Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 2 bersama ahli-ahli pembentang yang lain iaitu Rabiatul Adawiyah, Ain Suhaidah dan Nur Asmidah ingin membentangkan tajuk mengenai Ar-Rahnu sebagai produk kewangan sosial Islam. Okey, seterusnya adalah pengenalan kepada tajuk ini yang dapat kita kaji, iaitu yang pertama, mengenal pasti konsep gadaian mengikut syariah Islam, manakala kedua, mengkaji sistem Ar-Rahnu, seterusnya mengkaji perbandingan Ar-Rahnu dan pajak gadai konvensional. Akhir sekali ialah mengkaji isu-isu semasa berkaitan Ar-Rahnu. Okey, selepas itu, sebelum mengenal apa itu Ar-Rahnu, saya akan menerangkan dahulu tentang konsep kewangan sosial Islam dalam produk Ar-Rahnu ini. Okey, konsep kewangan sosial Islam. Kewangan sosial adalah pendekatan dalam pelaburan dan pengurusan dana tertentu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menjelaskan kewangan sosial dianggap penting dalam menjana kesan positif kepada masyarakat seperti mengurangkan kadar kemiskinan. Okey, seterusnya Ar-Rahnu adalah produk kewangan Islam secara mikro yang berasaskan kepada kredit atau hutang. Hal ini boleh dijelaskan Ar-Rahnu adalah produk yang sangat berpotensi dalam pembiayaan mikrokredit. Okey, seterusnya Ar-Rahnu adalah produk kewangan Islam bagi mendapatkan sumber kewangan secara tunai dan cepat bagi perusahaan kecil dan sederhana. Ini adalah bagi mendapatkan sejumlah wang secara tunai dan segera apabila mereka menggunakan produk Ar-Rahnu. Kemudian bergerak kepada penerangan definisi Ar-Rahnu. Dalam segi bahasa, Ar-Rahn berasal daripada perkataan Arab iaitu Rahana yang bermaksud kekal, tetap dan jaminan. Ia bermaksud sesuatu barang seseorang yang berada dalam milik seseorang yang lain sebagai cagaran daripada hutang yang diberikan kepadanya. Okey, dalam segi syarak pula, Rahnu atau gadai adalah cagaran atau jaminan terhadap sesuatu hutang buat menjelaskan hutang itu ketika tidak kuasa membayarnya. Oleh itu, dalam erti kata lain, sekiranya penggadai tidak mampu membayar balik hutang itu, maka barang digadaikan tadi dikira sebagai bayaran kepada hutang tersebut. Okey, seterusnya dari segi istilah, Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang berkenaan dapat mengambil kredit atau ambil beberapa manfaat daripada barang tersebut. Okey, dengan lebih jelas, Ar-Rahnu merupakan sistem pajak gadai dalam Islam yang menggabungkan beberapa konsep-konsep syariah. Antaranya adalah Ar-Rahnu, Al-Wadi'ah, Yad-Damamah dan Al-Qard. Okey, secara ringkasnya, gadaian merujuk kepada harta yang dijadikan cagaran kerana sesuatu hutang untuk melunaskan hutangnya apabila tidak berkemampuan untuk melakukan pembayaran oleh pihak yang berhutang mengikut ketentuan syarak. Okey, dalam hal ini Allah pernah berfirman, dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang dan memberi hutang yang tertempoh sedang kamu tidak ada penulis, maka boleh diserahkan sahaja jaminan yang dapat dipegang. Seterusnya berkaitan rukun dan syarat gadaian. Yang pertama, pemberi gadai iaitu Rahin dan penerima gadaian Murtahin perlulah berakal, baligh, cerdik, tidak dipaksa dan berkuasa penuh terhadap diri dan hartanya. Okey, dari segi berakal iaitu penggadai dan penerima gadaian mestilah waras. Bapa atau penjaga tidak boleh menggadai harta orang-orang gila kecuali jika terpaksa atau ada keuntungannya. Okey, manakala dari segi baligh iaitu tidak sah bagi kanak-kanak dan orang gila. Dan seterusnya, mesti cerdik iaitu penggadai mestilah berkeahlian dalam menguruskan hartanya iaitu ahliyatu tabarruj. Setelah itu tidak dipaksa iaitu penggadai dan penerima gadaian melakukan dan gadaian dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain. Akhir sekali, berkuasa penuh terhadap diri dan hartanya iaitu harta atau barang gadaian mestilah hak miliknya secara mutlak. Okey, rukun dan syarat Ar-Rahnu yang kedua ialah barang gadaian iaitu marhun.
Ia perlulah suci dari segi syarak, dan ia juga barang yang hendak digadaikan perlulah barang yang boleh memberi faedah kepada manusia, dan seterusnya barang yang hendak digadai adalah hak milik penggadai. Rukun dan syarat ar-rahnu yang ketiga ialah hutang, iaitu marhum bih. Boleh diterangkan bayaran atau barang yang diberi kepada penggadai itu mestilah hutang yang dimaklumi. Maka tidak sah jika tiada berupa hutang, seumpama benda yang wajib diganti seperti barang yang dirampas, barang pinjaman atau sebagainya. Akhir sekali ialah berkaitan sirah, iaitu lafaz. Ia diterangkan tidak sah gadaian melainkan dengan ijab dan kabul. Syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat pada urusan berjual beli. Maka tidak sah jika diselangi oleh perkataan lain atau berselang lama. Ia juga tidak sah jika bertaklid dan jika memakai jangka waktu. Sekian dari saya, seterusnya kepada pembentang yang lain. Terima kasih. Sejarah ar-rahnu sebelum itu dijelaskan juga pada zaman Rasulullah SAW telah berlaku syagaran untuk mendapatkan wang, iaitu baginda pernah membeli makanan daripada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Pada tahun 23 Januari 1992, Kerajaan Terengganu telah melaksanakan Muassasah Gadaian Islam Terengganu. Hal ini adalah kerana bagi menyahut seruan Gubernur Bank Negara, iaitu Allahyarham Tan Sri Jaafar Hussein, yang pernah berucap dan menyatakan betapa perlunya institusi kewangan Islam menerusi sistem perbankan kerana ia dapat memberi kemudahan kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk memperoleh wang melalui syagaran. Seterusnya, pada Mac 1992, Permodalan Kelantan Berhad telah mewujudkan kedai ar-rahnu. Hal ini kerana melalui pelaksanaan Muassasah Gadaian Islam Terengganu yang memenuhi kehendak, syariah Islam telah menarik minat Perbadanan Kemajuan Iktisad Kelantan. Selepas itu, pada 1 Jun 1992, berlaku pelaksanaan bagi peraturan Muassasah Gadaian Islam Terengganu yang memenuhi kehendak syariah Islam telah berkuat kuasa. Setelah itu, pada tahun 1993, Kerajaan Pusat telah menyarankan dilaksanakan sistem pajak gadai Islam ar-rahnu di seluruh negara kerana hal ini dan bagi pelaksanaan yang lebih meluas. Penubuhan ar-rahnu. Perkembangan yang signifikan dalam bidang pajak gadai Islam dapat dilihat daripada bermulanya penubuhan Muassasah Gadaian Islam Terengganu MGIT, diikuti oleh Kedai ar-rahnu, Permodalan Kelantan Berhad PKB dan beberapa institusi lain. Antaranya ialah Bank Rakyat, Koperasi Pengguna Islam Pahang, Pajak Gadai Islam Perlis, Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Koperasi Badan Berkanan Berhad Kokanon, Kedai ar-rahnu Kelantan dan akhir sekali Agrobank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah binti Razali akan menerangkan perbezaan ar-rahnu dengan pajak gadai konvensional. Perbezaan yang pertama ialah riba. Sistem ar-rahnu ni dia tidak mempunyai kaitan dengan riba. Berbeza dengan sistem pajak gadai konvensional yang berteraskan pinjaman dan mengenakan faedah setiap pinjaman yang diberikan. Manakala ar-rahnu pula melibatkan qard al-hasan, ar-rahnu dan al-wadi'ah yad ad-damamah. Bayaran lebihan yang dibayar dalam ar-rahnu dipanggil sebagai upah ataupun ijrah. Upah pengurusan serta upah simpanan kepada pihak yang menawarkan khidmat ar-rahnu. Lepas tu sistem pajak gadai konvensional ni dia kadar faedah yang dia charge ialah sebanyak 20% atau 24% untuk setahun. Perbezaan seterusnya ialah notis lelongan. So kalau pemajak gadai ni dia macam tak mampu nak bayar dalam tempoh tertentu, so pihak ar-rahnu ni dia akan call dululah nak untuk lelong gini. So pemajak ni dia akan tahulah barang dia akan dilelongkan. Tapi kalau konvensional ni, kalau habis dalam tempoh tu dia macam auto terus dilelong tanpa ada bicara budi macam tu. Perbezaan yang ketiga ialah tempoh bayaran balik.
Ar-Rahnu ni dia menawarkan 6 bulan. Jika masih lagi 6 bulan tu dia masih lagi tak boleh bayar balik, so dia tambah lagi 6 bulan, jadi setahun lah. Kalau pajak gada konvensional dia hanya bagi 6 bulan saja, tak apa tambah-tambah, hanya 6 bulan saja. So lebih dari 6 bulan tu dia akan lelong lah. Okay, perbezaan seterusnya ialah lebihan duit. Okay, macam mana berlakunya lebihan duit? Kerana bila pemajak ni dia macam tak dapat nak bayar gadaian tu dalam tempoh yang tertentu, so barang gadaian tu akan dilelong. So kalau dilelong akan berlaku lebihan lah. So kalau Ar-Rahnu tu lebihan tu dia akan diberikan kepada pemajak. So kalau dia berbeza dengan konvensional. Kalau konvensional ni, kalau contoh dia pinjam 200, so kalau lebihan tu kurang daripada 200, maka tu adalah hak milik pajak gadai. Kalau lebih daripada 200, tu adalah dia boleh dihapuskan melalui lelongan awam oleh pelelong blessing. Kalau tu kalau lebih daripada pinjaman asal lah. Okey, perbezaan yang terakhir ialah kita dapat lihat pada tujuan penubuhan pajak gadai Ar-Rahnu, tujuan pajak gadai konvensional. Okey, tujuan pajak gadai Ar-Rahnu ni dia adalah untuk membantu dan bukan untuk komersial. Lepas tu kalau tujuan pajak gadai konvensional ni hanyalah semata-mata untuk mengait keuntungan. Seterusnya ialah peranan Ar-Rahnu Bagi perniagaan kecil. Okey, untuk memulakan perniagaan ni dia macam memerlukan modal. Walaupun dia perniagaan kecil, tapi modal yang diperlukan juga sangatlah besar. So Ar-Rahnu ni membantu peniaga kecil ni untuk mendapatkan modal. Peranan seterusnya ialah Ar-Rahnu ni sebagai keperluan kewangan pendidikan. Seperti yang kita tahulah, macam pendidikan ni nak hantar anak ke universiti memerlukan kos yang tinggi, nak hantar anak-anak ke sekolah pun memerlukan kos tinggi, nak beli kasut lagi, nak beli beg lagi. So Ar-Rahnu ni dapat membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk membantu mereka daripada segi pendidikan. Khususnya Ar-Rahnu ni berperanan sebagai khidmat masyarakat. Okay, Ar-Rahnu ni boleh membantu masyarakat yang atau golongan yang berpendapatan rendah daripada mereka ditindas. Kan kalau biasa kan kalau dia orang nak pinjam daripada skim-skim kat luar sana kan dia mengenakan cas atau faedah yang tinggi. So Ar-Rahnu ni membantu mereka yang berpendapatan rendah untuk meminjam wang tanpa bayaran tinggi. Okay, peranan Ar-Rahnu seterusnya ialah menggalakkan umat Islam melakukan gadaian mengikut syariah Islam dan membebaskan mereka daripada berurusan dengan sistem yang mengandungi unsur-unsur riba. Macam dapat bantu masyarakat ni daripada melakukan pajak gadai konvensional yang mengandungi riba. Riba tu kan haram. Okay, peranan Ar-Rahnu seterusnya ialah menyediakan kemudahan kredit mikro kepada ummah, khususnya kepada mereka yang memerlukan wang segera untuk pelbagai tujuan. Kita hidup ni kadang-kadang kita tahu apa yang akan terjadi kepada masa depan. Contohnya kalau macam anak sakit, kita tahu kita sakit bila. So kita memerlukan duit yang segeralah. So Ar-Rahnu ni dia dapat membantu masyarakat yang memerlukan duit yang segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asmidah binti Abdul Aziz. Saya akan menyambung berkenaan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan sistem gadaian. Dalam keadaan ekonomi selepas dunia kita dilanda pandemik COVID-19, ramai individu yang terkesan dari segi keuangan. Sebagai penyelesaian dalam situasi genting ini, emas boleh dijadikan sebagai gadaian untuk kita mendapatkan wang dalam kadar yang segera untuk kegunaan peribadi. Baru-baru ini, Mufti Negeri Perak ada mengeluarkan suatu kenyataan berkenaan dengan hukum menggadaikan barangan berharga seperti emas di kedai pajak gadai. Tambahan lagi, Jabatan Mufti Perak dalam suatu kenyataan berkata ia adalah diharuskan atas sebab-sebab tertentu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud, jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedangkan kamu tidak mendapati jurutulis,
maka hendaklah diserahkan barang-barang gadaian yang akan dipegang oleh orang yang memberi hutang. Oleh itu, dapat kita fahami bahawa ianya adalah diharuskan bagi memenuhi keperluan manusia yang berada dalam keadaan terdesak. Seterusnya berkaitan dengan kategori kontrak gadaian. Pada masa kini terdapat dua kategori kontrak gadaian, iaitu kontrak gadaian konvensional dan kontrak gadaian Islam atau lebih dikenali sebagai Ar-Rahnu. Walau bagaimanapun, sebagai umat Islam adalah menjadi kewajipan ke atas kita untuk menyelesaikan segala urusan gadaian di kedai pajak gadai Islam. Seterusnya berkaitan dengan institusi-institusi keuangan yang menyediakan perkhidmatan Ar-Rahnu. Sistem pajak gadai berlandaskan hukum syarak disediakan oleh banyak institusi perbankan. Antaranya ialah Bank Rakyat, Bank Islam dan juga Agrobank. Selain itu, terdapat juga institusi lain seperti Ar-Rahnu Yapim dan Pos Malaysia yang juga turut menyediakan perkhidmatan sistem gadaian yang berlandaskan syariah Islam. Tujuan utama penubuhan Ar-Rahnu adalah untuk menggantikan sistem pajak gadai konvensional yang sedia ada. Hal ini kerana pajak gadai secara konvensional mengamalkan riba yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Oleh itu, orang Islam diwajibkan untuk memilih sistem pajak gadai Ar-Rahnu berbanding secara konvensional. Dan secara kesimpulannya, gadaian emas adalah diharuskan dalam Islam selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Lebih-lebih lagi, sudah menjadi kewajipan kepada kita sebagai umat Islam untuk memastikan setiap kontrak keuangan yang kita jalankan adalah bertepatan dengan syariah Islam. Justru itu, semua pihak yang terlibat haruslah mematuhi kesemua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama kita supaya dapat menghalang daripada berlakunya sebarang penindasan ataupun kezaliman terhadap pihak-pihak lain. Dalam konteks gadaian menurut Islam, sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan untuk membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian, maka pemberi gadaian akan dimaklumkan tentang barang gadaian tersebut yang akan dijual, yang terpaksa dijual, dan sekiranya harga jualan tersebut melebihi baki hutangnya, maka lebihan tersebut akan dikembalikan. Maka dengan ini, jelaslah bahawa sistem Ar-Rahnu adalah lebih memuaskan dan mengutamakan kebajikan masyarakat berbanding dengan kontrak gadaian secara konvensional. Setakat ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.